رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرسالة الجامعة وتذكرة النافعة للعلامة الحبيب أحمد بن زيد بن علوي بن أحمد البشير إلى أن قال: غسل الجنابة وإن كان عليه جنابة من مجامعة أو خروج مني بنوم أو غيره لزمه غسل جميع بدنه مع نية رفع الجنابة. نواقض الوضوء: وينقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين القبول والدبر على ما كان. وينقض الوضوء زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض. وينقض الوضوء مس قبل أو دبر آدمي منه أو من غيره ببطن الكف وبطون الأصابع كبيرا كان أو صغيرا ولو له ولو ميتا. وينقض الوضوء التقاء بشرة رجل وامرأة كبيرين أجنبيين بلا حائل إلا ظفرا أو شعرا أو سنا فلا ينقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karangan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habashi. Ke surah 14 bahasa Arab lah, kalau yang bahasa Arab lah. Ghusl janabah, ya. Kita dah selesai bab furudul wudu, perkara yang wajib ketika wudu. Ana sebut dulu kita ada dua hadas, ya. Sebelum kita nak semayang, kita kena bersihkan diri daripada dua hadas. At-taharah anil hadatsain, bersih daripada dua hadas. Hadathul asghar wa hadathul akbar, hadas kecil dan hadas besar. Dalam kitab Safinah sebut hadathul asghar, hadas kecil ni apa dia? Maksud hadas kecil apa dia, hafal Safinah? Ma'abtul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu tu maksudnya hadas besar. Siapa yang dah terbatal wudu, dia dah masuk dalam situasi dia berhadas besar. Dan perkara yang masuk hadas, bukan hadas kecil, siapa yang terbatal wudu, maksud dia berada dalam keadaan hadas kecil, ma'abtal wudu. Hadas besar pula ma'aujabal ghusl, perkara yang mewajibkan mandi. Kalau seseorang itu berada dalam situasi dia wajib mandi, untuk dia semayang dia wajib mandi wajib lah maksudnya, maka itu dia sedang berada dalam keadaan hadas besar. Sekarang kita nak baca bab ghusl janabah, mandi wajib, mandi junub. Mandi wajib tu lebih kurang maksud, wa in kana alaihi janabatun, kalau seseorang itu dia berada dalam keadaan berjunub, berhadas besar, min mujama'atin, daripada sebab apa dia berhadas besar tu? Mujama'ah ni hubungan suami isteri. Dia telah melakukan hubungan badan, hubungan suami isteri. Au khuruji maniyin, ataupun keluar air mani. Binaumin au ghairihi, air mani tu keluar dengan masa tidur ataupun selain daripada tidur. Lazimahu ghuslu jami'i badanihi, wajiblah dia mandi keseluruhan badannya. Ma'aniyati raf'il janabah, dengan dia niat angkat hadas besar. Okey. Junub, iaitu dia berhadas besar ni, dia ada sebab dia. Sebab seseorang itu dia kena mandi wajib. Dalam ni disebut ada dua je sebab. Jima' ataupun hubungan suami isteri dengan keluar air mani. Macam mana sebut dulu, kitab Risalah Jami'ah ni ditulis untuk peringkat permulaan belajar, peringkat mubtadi'. Dia tak sebut semua. Kalau budak-budak yang mengaji bab ni, mungkin dia tak faham kalau sebut semua yang lain. Okey. Dalam kelas ni anak nak sebut semua sekali supaya antum jelas berkenaan dengan hadas besar. Seseorang itu berhadas besar dengan sebab 6 perkara.
Mujibatil ghusli sittah. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Apabila ada 6 perkara ni, maka dia wajib mandi. Ini kitab Matan Abi Syuja' sebut. Matan Abi Syuja' ni muqarrar dalam fiqh juga, fiqh mazhab Syafi'i. Dia kata perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 perkara berkongsi antara lelaki dengan perempuan. 3 perkara lagi khusus untuk perempuan sahaja. 3 perkara berkongsi lelaki dengan perempuan. Maksudnya lelaki pun ada benda tu, perempuan pun ada. 3 perkara lagi khusus untuk perempuan sahaja. Ni tentang hadas besar ni. Yang pertama, yang berkongsi lelaki dengan perempuan ni adalah jima' ataupun hubungan badan antara suami dengan isteri, antara lelaki dengan perempuan. Kenapa nak sebut antara lelaki dengan perempuan? Hubungan dalam bahasa yang lebih mudah ataupun lebih jelas lagi, walaupun mungkin agak kurang sesuai ataupun kurang disebut, maksudnya susah nak sebut sikit dalam kelas-kelas macam ni. Sepatutnya disebut hubungan seksual. Secara jelas, hubungan seksual, apa sahaja hubungan seksual mewajibkan seseorang tu mandi. Sebab apa nak sebut macam tu? Sebab bila sebut hubungan suami isteri, bukan suami isteri je kena mandi. Kalau dia buat hubungan yang haram, na'udzubillah, hubungan haram berzina, pun wajib mandi. Hubungan lelaki sama lelaki pun wajib mandi. Faham? Hubungan manusia dengan binatang, dia buat dengan binatang, na'udzubillah, tu semua haram, benda yang haram. Semua tu wajib mandi. Bila berlaku hubungan macam tu, wajib mandi. Dia tak mesti keluar air mani pun. Apabila berlaku hubungan suami isteri ataupun hubungan lelaki perempuan ni, walaupun tak keluar air mani, tetap wajib mandi. Faham? Itu tentang yang pertama. Mungkin apabila buat benda haram ni, orang berzina, mungkin dia tak mandi. Sebab berzina tu haram, dia mungkin tak jaga lah bab mandi wajib ni. Tapi kita nak sebut di sini ialah kewajipan. Wajib mandi. Kalau dia berzina, lepas tu dia tak mandi wajib, berzina tu dah haram, dosa. Tak mandi wajib pun berdosa. Kalau dia semayang, tak sah semayang dia. Bahkan haram baginya semayang tu sebab dia melakukan semayang yang tak sah. Berganda-ganda dosa yang dia dapat. Dosa zina, dosa tak mandi wajib, dosa semayang tak sah. Macam-macam lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, khurujul mani. Yang kedua ialah keluar air mani. Keluar air mani ni dalam kitab kita tadi sebut binaumin aw ghairihi, dengan sebab tidur ataupun bukan tidur. Maksudnya sama ada keluar air mani tu dalam tidur ataupun di luar daripada tidur. Maksudnya dalam keadaan jaga. Keluar air mani ni ada yang sengaja, ada yang tak sengaja. Tak sengaja ni dalam tidur lah. Kalau sengaja tu dia melakukan onani, itu hukumnya haram. Kecuali onani yang dilakukan oleh isteri sendiri, itu tidak haram. Benda ni semua apabila keluar je air mani, maka orang tu, lelaki atau perempuan, wajib mandi. Mandi wajib. Yang ketiga, yang berkongsi lelaki dengan perempuan, al-maut, mati. Apabila mati, wajib mandi. Mandi jenazah tu lah. Itu dikira mandi wajib. Mandi wajib. Wajib dimandikan kepada orang yang meninggal. Tanggungjawabnya kepada orang yang hidup. Orang yang hidup wajib memandikan orang yang telah meninggal. Itu dikira mandi wajib juga. Itu hukumnya adalah wajib. Bukan sunat, bukan fardu kifayah kepada orang yang hidup. Tapi hukumnya wajib mandi, dia mesti mandi juga. Itu 3 yang berkongsi lelaki dengan perempuan. Salah satu yakhtassu bin nisa, 3 yang khusus untuk perempuan sahaja. Al-haidu wan nifasu wal wiladah. Haid yang pertama, haid. Kalau ikut susunan khusus untuk perempuan, yang pertama lah, 3 je kan. Yang pertama darah haid. Darah haid itu darah bulan, datang bulan. Setiap bulan datang darah haid. Haid ni pun tak semestinya datang setiap bulan. Ikut perempuan, ada yang datang bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali.
Ada yang mungkin dalam sebulan tu 2 kali. Mungkin. Sebab putaran darah haid ni, kitaran darah haid ni ialah 16 hari. Paling banyak haid, paling sikit haid ialah sehari semalam. Paling banyak waktu suci antara 2 haid ialah 15 hari. Ya, jadi 15 campur 1, 16. Kemungkinan satu orang tu perempuan boleh datang darah haid 2 kali dalam sebulan. Itu ada bab khusus dalam fiqh, babul haid. Kita kena belajar bab tu khusus kerana orang lelaki bertanggungjawab kepada orang perempuan. Maksudnya, kalau dia suami, dia bertanggungjawab kepada isteri. Dia kena tahu isteri dia bila datang darah haid. Dia kena ajak isteri dia bila kena mandi wajib. Supaya tidak terjebak kepada benda haram. Apa yang benar haram berkaitan dengan haid? Kalau ketika tu datang darah haid, tapi dia ingat bukan darah haid, dia ingat istihadah, darah lain. Yang dia bersembayang. Sembayang tu hukumnya haram. Kalau yang datang tu darah bukan haid, tapi dia ingat haid, dia pun tak semayang. Wahanya darah tu istihadah. Istihadah wajib semayang. Dia pun tak semayang. Dia telah meninggalkan kewajipan. Yang paling berat lagi ialah darah haid ni, ketika haid tidak boleh melakukan hubungan suami isteri. Tapi dia ingat bukan darah haid, dia ingat istihadah. Istihadah boleh buat hubungan. Jadi dia buat hubungan. Rupanya masa tu haid. Hukumnya haram. Dia telah terjebak ke dalam benda yang haram. Jadi wajib bagi suami, wajib bagi orang lelaki belajar bab haid supaya dia dapat mengajar anak dan isterinya. Kim. Yang kedua, nifas. Darah nifas. Darah nifas ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Bukan darah keluar ketika melahirkan anak. Selepas, dia selepas. Kalau haid tadi, paling sikit haid ialah sehari semalam. Paling banyak haid ialah 15 hari, 15 malam. Selalunya 6 atau 7 hari ikut keadaan badan perempuan tu lah. Kebiasaannya. Dia punya paling sikit aqallul haid, yaum wa lailah, sehari semalam. Wa ghalibu situn au sab'un. Selalunya 6 atau 7 hari. Itu haid lah. Paling banyak wa aksaruhu 15 yaum ayyam bilayaliha. 15 hari, 15 malam. Kalau nifas, paling sedikit aqalluhu majjah. Aqalluhu sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang nifas ialah majjah. Majjah tu seketika. Keluar sekali lah. Keluar, habis. Itu paling kurang nifas. Sekejap. Panggil, mungkin maksud sedetik. Dia keluar sikit, lepas tu habis lah. Tak keluar lah. Itu paling sikit darah nifas. Wa ghalibuhu arba'una yawman bilayaliha. Apa dia punya ghalib, kebiasaannya ialah 40 hari. Darah nifas. Paling banyak situna yauman. Paling banyak 60 hari. Maksudnya paling lama boleh datang darah nifas itu ialah 60 hari. Selama 60 hari itu dia tak boleh puasa, dia tak boleh sembahyang, tak boleh melakukan hubungan suami isteri. Faham? Adalah benda-benda yang diharamkan kepada orang yang haid dan nifas tu. Ada berapa belas? 14. 14, betul tak? Kalau orang yang berhadas kecil, 4 perkara haram. Bukan, 14, 10. Kalau orang yang berhadas kecil, 4 perkara haram kepada dia. Kalau orang yang berhadas besar, 6. Kalau yang haid dengan nifas ni, 10. Nanti kita kira satu-satu, kita tulis supaya senang, mudah faham. Apa tadi? Yang ketiga, al-wiladah. Perkara yang haram, perkara yang mewajibkan mandi bagi perempuan, khusus bagi perempuan. Haid, nifas dengan wiladah. Yang ketiga tu wiladah. Wiladah ni maksudnya apa? Melahirkan anak. Bersalin tu. Beranak. Melahirkan anak. Keluarnya anak tu mewajibkan dia mandi. Walaupun selepas tu dia tak keluar darah nifas. Faham tak? Bila dia beranak je, lepas tu dia wajib mandi. Kalau larat nak mandi time tu lah. Kau tak boleh nak bangun, kena pembedahan apa, tunggulah. Itu kalau tidak bersambung dengan darah nifas. Kalau lepas tu keluar darah nifas pula, tunggu sampai habis nifas tu barulah mandi. Wajib. Faham? Ada soalan?
Ada soalan tulis, main ke depan. Khususnya bab mandi wajib ni. Takut ada yang tak faham. Bila tak faham bab mandi wajib, anta mandi salah. Bila anta salah mandi, tak sah mandi anta. Semua amal ibadah anta yang berkaitan kena ada taharah ni tidak sah. Khususnya solat. Solat tak sah. Anta baca Quran jadi haram. Sebab haram bagi orang yang berjunub pada besar baca Quran dengan lisan. Baca Quran, dia pegang Quran tak boleh. Okey, anak ini tulis sekarang supaya antum jelas. Perkara yang haram bagi orang yang berhadas kecil. Perkara yang haram bagi orang yang berhadas kecil, maksudnya dia tak ada wudu, ada 4. Yang pertama, solat. Perkara yang haram bagi orang yang tidak ada wudu. Senang. Orang yang tidak ada wudu tidak boleh buat benda ni. Tidak ada wudu, maksudnya dia berhajat kepada wudu baru boleh buat. Yang pertama, as-salat, as-salatu. Tulis. Pen tak bawa. Tak ada pen. Pak Syarif. Tu pen ada tu. Tulis. Geleng kepala je. Siapa dia? Fadil Adham. Kejut. Pen ada pen. Tadi tak tulis tak tadi? Yang 6 tadi. Untuk ajak ni benda-benda macam ni penting ni. Ni kelas fardu ain. Nanti salin balik. 6 perkara yang wajib mandi tadi. Betul? Ajak tidur ni. Ke belakang ni tidur. 6 perkara tadi 6 perkara yang wajib mandi tadi tulis. Apa yang tak tulis lagi? Lepas ni salin balik. Faham? Okey, sekarang ni tulis 4 perkara yang haram dilakukan kepada orang yang berhadas kecil. Dalam kurungan tidak ada wudu. Apa dia? Yang pertama as-salatu, solat. Tak boleh solat. Semua jenis solat. Solat wajib ke, solat sunat ke, semua tak boleh. Termasuk perkara-perkara yang nahwus solah dipanggil seperti solat. Perkara yang semacam dengan solat. Apa dia? Tawaf lain. Tawaf lepas tu. Dia benda tu bukan solat tapi sama macam solat. Tak dengar? Sujud syukur, sujud tilawah, salat jenazah, khutbah Jumaat. 4 perkara. Ni dia punya huraian. Yang pertama apa dia? Solat. Solat dan yang seperti dengannya. Apa dia yang seperti dengannya tu? Ada 4. Sujud syukur, sujud tilawah, khutbah Jumaat dengan solat jenazah. 4 ni dia bukan solat tapi dia wajib ada wudu. Tak boleh buat kalau tak ada wudu. Faham? Sujud syukur, orang sujud macam main bola kan. Dapat gol. Lepas tu sujud kan? Sujud apa tu? Sujud syukur lah. Sebab boleh masuk gol. Tapi dia macam solat. Apa maksud macam solat? Kena ada wudu. Ada wudu tak? Dia kata ada. Tutup aurat tak? Tutup. Menghadap kiblat tak? Menghadap penonton. Kiblat belah mana? Tak tahu. Tak tahu jangan sujud. Habis SPM, pakai sujud dalam dewan tak? Dalam dewan, satu dewan sujud. Sebab habis SPM. Baru habis SPM, keputusan tak dapat lagi. Kan? Tunggulah dapat keputusan dan sujud. Kan? Maksudnya apa? Sujud tu sama dengan solat. Dari segi kena ada wudu. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah yang antum baca fasjud waqtarib, ada sujud kan lambang masjid tu. Tu sujud tu kena ada wudu. Lepas tu solat jenazah. Solat jenazah ni dia tak sama macam solat. Sebab apa? Maksudnya dia tak ada rokok, tak ada sujud, tapi dia sebab ada setengah orang kata solat jenazah ni adalah doa. Doa tak perlu wudu. Itu salah. Tak betul. Solat jenazah kena ada wudu. Yang keempat tadi apa dia? Khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat bukan solat tapi wajib ada wudu. Tamam. Ini baru perkara yang pertama. Yang tidak boleh dilakukan ketika tidak ada wudu. Yang kedua, at-tawaf. Tawaf tu lah. Tawaf kat Kaabah tu. Tawaf sama ada tawaf sunat ke, tawaf wajib ke, mesti ada wudu. Yang ketiga, hamlul mashaf. Memegang hamlu ni pada membawa Quran.
membawa kitab Quran tu, buku Quran mushaf tu, membawa ni, apa maksud membawa ni, jadi membawa ni, menanggung. Entah letak dalam poket Quran tu dikira membawa, letak dalam beg tu kira membawa. Membawa Al-Quran tak boleh membawa. Kalau tidak ada wudu. Kalau tu secara mubasyarah macam ni lah. Kalau dia letak dalam beg, dia ada tafsir apa, dia punya perincian dia lah. Maksudnya kalau dalam tu ada barang lain, dia bawa Quran dengan buku dalam beg. Lepas tu dia niat untuk bawa buku, bukan bawa Quran, itu boleh. Tapi kalau dia niat nak bawa Quran sahaja, tak boleh. Yang ketiga, yang keempat, massuhu, dan menyentuh Al-Quran. Tadi membawa, ni menyentuh, apa beza dia? Ni contoh ni Quran kan. Ni membawa. Kalau menyentuh, ni macam ni. Macam ni. Quran ni pegang. Ni menyentuh. Menyentuh pun tak boleh. Menyentuh Al-Quran pun tak boleh kalau tidak ada wudu. Jadi, siapa yang tidak ada wudu, dia pegang Quran, kulit Quran, dia kata tak pegang Quran, saya pegang kulitnya. Kulit pun dikira termasuk Quran. Kulit Quran, tali Quran, kertas Quran, semua tu dikira Quran kalau masih bercantum. Kulit Quran ni pun ada hukum khas. Kalau kata dia dah tercabut daripada Al-Quran, dah terkoyak, tapi masih orang sandalkan kepada Al-Quran, orang kata ni kulit Quran, tak boleh pegang juga walaupun tidak ada wudu. Faham? Itu yang perkara yang haram bagi orang yang tidak ada wudu. Okey. Yang kedua nak sebut perkara yang haram bagi orang berjunub. Berjunub ni termasuk haid sekali lah. Berjunub ni dia umum untuk semua junub. Yang 6 tadi. 6 tadi. Kan 6 tadi yang kata jima, keluar air mani, mati semua tu. Orang mati tak buat lah. Dia mati lah. Tapi termasuk semua lah. Haid, nifas semua ni. Tak boleh buat 6 perkara. 6 perkara tak boleh buat. Apa dia 6 tu? 4 yang tadi. 1, 2, 3, 4 tu sama juga. Tambah lagi 2. Apa dia? Qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Orang yang berhadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan maksud membaca dengan lidah. Baca dengan hati tidak dalam masalah. Baca dengan mata, maksudnya dia tengok je. Tapi tak baca pun, mulut tak baca. Itu tak apa. Ada soalan macam ni? Bagi kat no. Apa lagi? Qiraatul Quran dengan al-mukthu. Al-mukthu ataupun al-lubthu fil masjid. 6 perkara haram bagi orang berhadas besar. 4 yang tadi. Kalau malas nak tulis 4 yang tadi. Nanti pandai-pandai lah baca tu. 4 yang tadi, maksudnya 1, 2, 3, 4 yang tadi. Tambah lagi 2. Apa dia? Membaca Al-Quran dan duduk dalam masjid. Ataupun berada di dalam masjid. Orang yang berhadas besar tak boleh ada dalam masjid. Berada tu maksudnya sama ada dia berdiri ke, dia duduk ke, berjalan-jalan pusing-pusing ke, tak boleh. Tak boleh berada di dalam masjid. Okey, boleh. Yang ketiga, tadi yang haram bagi orang yang hadas kecil. Yang kedua, haram bagi orang yang berhadas besar. Yang ketiga ni, yang haram khusus bagi orang yang haid dengan nifas. Haid dengan nifas tadi pun termasuk juga 6 tadi. Tapi ada lagi tambahan untuk khusus bagi haid dengan nifas. Orang yang tengah haid dan nifas, haram baginya 10 perkara. 6 yang tadi. Kenapa 6 ni yang hadas besar tadi? Kan ada 6 kan? Hadas besar ada berapa? Hadas besar yang haram kepada orang yang hadas besar ada berapa? 6. Kan? Betul tak? Tulis ke tak? Kan ada 6 tadi. Yang pertama 4. Yang berhadas kecil. Yang kedua berhadas besar ada 6. Betul? Okey. Yang haid dengan nifas ni, 6 yang tadi. Apa? As-salah wa tawaf. Masul mas'ah wa hamluhu wa qiraatul Quran wal lubthu fil masjid. Duduk dalam masjid. 6 tu sama juga. Tambah lagi 4. Dia tak boleh buat. Apa dia? Puasa. Orang haid dengan nifas tak boleh puasa. Lepas tu? Al-murur fil masjid in khafat talwithahu. Khafat talwithahu maksudnya lalu di dalam masjid jika dia khawatir akan mengotorkan masjid. Lalu pun tak boleh. Ni yang ke berapa kali ikut tu? 6, 7, 8 lah. Yang ke 8. Apa dia? Lalu di dalam masjid. Apa maksud lalu? Masuk satu pintu, keluar pintu lain. Itu lalu.
Masuk satu pintu, keluar pintu lain, tu lalu. Kalau dia khawatir akan mengotorkan masjid, maksud darah tu akan menitik dalam masjid, tak boleh lalu. Tadi anak kata masuk, berada dalam masjid, berada tu memang tak boleh. Tapi kalau sekadar lalu, kalau orang tu haid, dia nak lalu sahaja tanpa mengotorkan masjid, boleh lalu. Tapi kalau takut mengotorkan masjid, tak boleh lalu. Tak boleh lalu, maksudnya jalan dalam masjid. Masuk satu pintu, keluar pintu ni, itu lalu. Tapi kalau masuk, duduk dalam tu, tak boleh. Kalau masuk pusing-pusing, tak boleh. Sekadar lalu, tak apa. Itu pun jika tidak mengotorkan masjid. Jadi puasa, lepas tu lalu. Lepas tu? Dah? Al-istimta' masuk. Maksudnya tidak boleh melakukan hubungan. Haram bagi orang haid melakukan hubungan suami isteri. Itu yang ke 7, 8, 9 lah. Yang ke 10, at-talaq. Talak, cerai. Suami tidak boleh menceraikan isteri ketika haid dan nifas. Maksudnya haram kalau buat tolak. Tolak ni maksudnya cerai lah. Dia cerai tak boleh. Haram. Tapi tolak tu sah. Hukumnya haram. Berdosa kepada suami menceraikan isteri ketika haid. Tetapi talak tu tetap jatuh. Maksudnya tetap tercerai isteri tu. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak Ustaz tunjukkan tutorial mandi wajib yang sempurna dan mandi wajib yang sah? Tutorial ni boleh tunjuk. Okey, nanti kita terang masuk dalam tu. Ada dalam matan kitab tadi tentang mandi wajib yang sah. Tutorial ni kena tunjuk gambar. Kalau mandi wajib sah tak? Kalau mandi wajib sah tak kalau pakai sabun dan gosok gigi dan shampoo? Okey. Ada lagi soalan? Okey, tu kenapa nak sebut yang benda tadi? Sebab supaya anda tahu akibat daripada anda tak sah mandi wajib. Bila anda tak sah mandi wajib, anda solat tak mandi wajib tak sah, anda solat jadi haram. Berdosa. Solat tu jadi tambah dosa anda sebab anda telah melakukan at-talabbus bi ibadatil fasidah. At-talabbus ni maksudnya telah melakukan ibadah yang rosak. Haram hukumnya. Macam contoh orang tengah sembahyang tiba-tiba kentut. Kan? Sembahyang tak sah, tapi dia terus sembahyang juga sampai habis. Sebab dia kata malu nak keluar, nanti orang tahu dia kentut. Hukumnya haram. Melakukan ibadah yang tak sah. Faham? Siapa yang mandi wajib tak sah, sembahyang dia berdosa, baca Quran dia berdosa, tawaf dia berdosa. Sebab tak sah dan berdosa. Pegang Quran tak boleh. Okey. Dalam kitab kita sebut tadi apa dia? Khurujul mani. Tak ada orang tanya air mani tu macam mana? Tanda-tanda air mani tu apa dia? Air mani perkara ataupun air yang keluar daripada kemaluan lelaki ada 4. Air yang keluar daripada kemaluan lelaki itu ada 4. Tulis. Nanti tak tahu ayat apa keluar. Air yang keluar daripada kemaluan lelaki itu ada 4. Yang pertama air kencing. Hukumnya najis. Bila keluar tak wajib mandi, wajib basuh sahaja. Kena ambil wuduk lah lepas tu kalau nak sembahyang. Air kencing. Yang pertama air kencing. Air kencing tu najis. Keluar-keluar kena basuh. Kena ambil wuduk untuk sembahyang. Yang kedua, air mani. Air mani tu makruf. Kalau siapa yang pernah kalau air mani dia tahu air mani tu macam mana. Tapi di sini dia ada sebut tentang tanda-tanda air mani. Huwa ma'un abyad sakhin yatadafaq hala khurujihi ay yakhruju duf'ah ba'da duf'ah yakhruju bisyahwah wa bil ladzah wa yaqubu futur wa raha. Dia kata air mani tu air yang putih pekat keluar secara pancut. Yatadafaq hala khurujihi maksudnya dia tak keluar macam air kencing. Dia tak keluar macam kencing macam tu. Dia keluar mesti macam tu. Tu tanda kata air mani bagi orang yang sihat. Dan keluar ketika syahwat. Wabil ladzah dan ada kelazatan. Maksudnya ada selalunya orang akan rasa bagi lelaki dia rasa seronok masa keluar air mani tu. Benda tu tanda nak tahu kata air tu air mani ke tak. Dan selalunya selepas keluar air mani tu wayaqibu futur. Futur ni maksudnya badan rasa letih. Lemah badan selepas keluar air mani tu. Okey. Baunya disebut sini kalau nak masalah kalau orang kenapa kena tahu tanda air mani ke tak? Sebab kita bangun tidur, kita tengok kain tu basah. Tak tahu air tu air kencing ke air mani ke air mazi ke air wadi.
Sebab apa kena tahu? Sebab anda kena wajib mandi ke tak? Kalau anda tak tahu, ni mungkin air wadi. Air wadi tu apa dia nanti kita sebut. Kalau air wadi tak wajib mandi. Jadi kena tahu. Kalau air mani tu dah kering, kat kain tu bangun tidur dah kering, tak tahu air apa. Yang tu kena tahu tanda-tanda ni. Badan rasa letih ke tak, ada tersedar tak masa keluar tu mimpi ataupun rasa macam mana. Antaranya ialah daripada bau. Bau dia kata kalau kata rotoban, kalau basah baunya seperti adunan tepung. Tahu adunan tepung, kita tepung, uli tepung tu ada bau dia tu. Bau macam tu kalau air mani basah. Kalau air mani kering, baunya seperti putih telur. Putih telur tu anda sapu kat kain, tunggu sampai kering. Lepas tu anda cium tengok bau dia macam mana. Itu tanda-tanda air mani. Yang kedua, yang ketiga, air mazi. Air mazi, maziun. Mazi ni air yang keluar sebelum keluar air mani. Dia keluar ketika syahwat juga, tapi bukan ke puncak syahwat. Kalau puncak syahwat tu keluar air mani. Sebelum keluar air mani tu keluar air mazi dulu. Air mazi ni air yang jernih tapi pekat. Dia keluar bukan pancut, dia keluar tak ada rasa apa. Dia keluar macam tu je, tiba-tiba basah. Itu air mazi. Selainnya tengah syahwat. Yang keempat, air wadi. Air wadi tu air yang keluar selalunya ketika letih badan ataupun ketika teran. Tahu teran? Kencing, lepas tu hantar teran. Keluar. Lepas habis air kencing tu ada air lain yang keluar. Air dia nak lebih kurang kepada air pekat juga, macam nak kekuningan, kadang nak putih-putih sikit. Tu air wadi. Air wadi, air mazi, air kencing semua najis. Kalau kena kain kena basuh, tapi tak wajib mandi. Air mani kena mandi, wajib mandi, tapi dia tak najis. Air mani tidak najis kalau air mani tu sahaja, tak bercampur dengan air lain. Faham? Kalau air mani semata-mata mani, itu tidak najis. Kalau kena kain tak wajib basuh pun. Okey. Lepas tu dia kata tadi apa? Kitab lazimahu, wajib baginya mandi keseluruh badannya ma'aniyati rafa'al janabah. Wajib mandi dengan niat angkat hadas besar. Okey. Di sini dia sebutkan tentang dua benda, iaitu benda apa? Dua perkara yang wajib ketika mandi. Furudul ghusl lah. Fardu mandi. Fardu wudu ada 6 kan? Basuh ni sampai tertib tu kan? Itu fardu mandi, fardu wudu. Fardu mandi ada dua, iaitu meratakan air ke seluruh badan. Yang kedua niat. Maksudnya niat dulu, lepas tu mandi sampai ke seluruh badan. Jadi tanya soalan. Dua soalan ni semua tentang cara mandi. Tunjukkan cara totally tu apa dia? Cara, bukan praktikal lah. Praktikal tunjuk. Kalau wudu boleh tunjuk, kalau mandi kan nak tunjuk mandi. Kena pakai kain basah. Caranya mudah. Ni yang sah bukan yang afdal. Kalau afdal tu macam-macam benda kena buat. Cara yang paling ringkas mandi ialah yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Seluruh badan kena basah dengan air. Antara niat ambil air nak jauh kat kepala, air kena je niat, saja aku mandi wajib ataupun saja aku mengangkat hadas besar. Lepas tu meratakan air ke seluruh badan. Ada orang katanya boleh pakai kain basah tak? Boleh pakai kain basah, yang penting air sampai seluruh badan. Semua celah-celah badan, berlipat-lipat badan, celah ketiak, celah kangkang, ni kuku, celah-celah sini, air masuk dalam telinga, hidung depan sikit. Mulut kalau nak rasa tak yakin, kumur sikit. Semua seluruh badan wajib kena air. Air dalam telinga ni kena masuk ni, telinga ni semua ni. Setiap helai rambut mesti kena air. Setiap helai janggut mesti kena air. Mandi begitu-betul. Sebab tu Sayyidina Ali dia tak simpan rambut panjang, sebab takut dia tahta kulli sya'rah janabah. Setiap sya'ar itu ada junub. Kalau dia berjunub, setiap helai rambut tu mesti kena air. Kalau tak kena air, tak sah mandi wajib. Faham? Boleh pakai sabun tak? Boleh pakai sabun, tapi seeloknya hantar mandi bagi selesai dulu, lepas tu baru sabun. Lepas tu mandi sekali lagi, bilas sekali lagi. Faham tak? Sebab kita nak air yang angkat. Air yang angkat hadas tu ialah air yang mutlak, bukan air yang bercampur dengan sabun. Faham tak? Kalau hantar mandi tu
Misalnya orang kena mandi dulu baru letak sabun kan. Mandi dulu. Mandi yang pertama tu yang angkat adas. Kalau mandi dalam kolam, dia terjun dalam kolam tu, dia menyelam, dia niat, saja aku mengangkat adas besar, habis, selesai. Tapi dengan syarat lah, air tu kena semua lah, celah-celah badan ni. Celah-celah kemaluan, celah-celah punggung, semua tu, mesti kena air. Kalau tak kena, tak sah mandi wajib tu. Macam mana nak tahu air mani telah bercampur dengan air mazi? Kalau sebelum tu keluar air mazi dulu. Kalau keluar air mazi dulu, lepas tu air mani bercampur tu. Keluar dari tempat yang sama kan? Ada ke orang yang tak keluar air? Ada, dia soalnya orang yang tidur kan? Tidur. Dia mimpi. Mimpi dalam keadaan suci. Mimpi suci. Duduk menunggu isyraq, menghadap kiblat, tidur sambil bersila. Jaga-jaga. Orang masuk kelas pergi mandi. Ada belajar tak sekian? Orang kata apa? Termimpi dalam tu. Tu orang tu mimpi suci tu, mimpi suci. Dia tidur dalam keadaan ada wuduk menunggu isyraq. Kan, duha. Lepas tu mimpi. Selalunya mimpi macam tu, kalau dia tak ada syahwat sebelum tu, dia mimpi terus keluar air mani yang tanpa campur dengan mazi lah. Tapi kalau jenis khayal, dia fikir, selalu keluar air mazi dulu. Itu akan bercampur lah. Okey. Allah alam. Itu bab mandi wajib. Cara mandi wajib yang sempurna, kalau yang nak afdal tu macam-macam lah. Kena tengok balik kaifiat dia tu. Kena basuh semua dulu. Lepas tu mulakan dengan kepala, basuh belah kanan dulu. Lepas tu belakang sebelah kanan. Lepas tu kiri pula depan. Lepas tu kiri belakang. Macam-macam. Okey, yang mudah sekali ialah meratakan air ke seluruh badan. Lepas tu yang pertama niat dulu. Lepas tu ratakan air ke seluruh badan. Allah alam. Kalau ada soalan lagi, esoklah tulis siap-siap. Lepas tu Hana boleh buat khusus. Maksudnya dalam kelas ni Hana boleh kena tekan bab ni. Wuduk dengan mandi wajib. Sebab itu kunci untuk sahnya ibadah. Kalau anda tak ambil berat di sini, sebab benda ni benda sulit, benda yang kadang-kadang orang malu nak tanya. Tapi bab ilmu kena tanya, supaya kita tak buat benda yang salah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Wa ila halatin Nabi. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتديك ولا فعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاءتك يا علماء نهض بخير ونقفى كل شر ربنا وأسه لنا كل شؤون وأقرب برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتنا رسول من واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى ما إلى الحكي دعانا والوفاء بكتابه في للناس شفاء وعلى آل كرم الشرفاء وعلى صاحب المصاب الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا مما يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا مما خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع من يا ربي اسمه فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشي صحبه والحمد لإلهي في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.